Assalamualaikum. Khabar semua? Welcome back to my channel, The Sensei Personalizing Learning. Okay, so hari ni kita bersama lagi dalam satu siri, the next siri, iaitu anda tanya, Sensei jawab. Okay, so ada satu soalan yang datang kepada Sensei dan Sensei rasa bertanggungjawab lah untuk clear the air, untuk mengelakkan kekeliruan yang berterusan di kalangan sahabat-sahabat PG yang menjalankan kajian DDR ataupun Design and Development Research, yang mana kita tahu ada dua jenis kajian, iaitu Type 1 dan Type 2. Okay. Dan bila soalan ni singgah di WhatsApp Sensei, sebenarnya gigil juga tak nak jawab tu, sebab nak jawab cepat-cepat supaya kekeliruan itu tidak berpanjangan. Okay, jadi Sensei rasa sangat bertanggungjawab lah untuk menjelaskan perkara yang sebenar. Okay, nak menjelaskan kedudukan yang sebenar ataupun perbezaan yang sebenar tentang Type 1 dan juga Type 2. Okay, so soalan ni simple je. Sensei, betul ke Type 1 untuk membangunkan modul? Sekiranya kita bangunkan model, kajian kita akan jadi Type 2. Pendek katanya, mengikut sahabat Sensei ni, Type 1 adalah untuk bangunkan modul, Type 2 adalah untuk membangunkan model. Tu yang gigil tu nak jahit tu, sebabnya nak menjelaskan situasi yang sebenar. Okay, it's a big no. Okay, it's a big no. Type 1 ke Type 2 ke, anda boleh bangunkan apa sahaja jenis produk menggunakan Type 1 dan Type 2. Itu bukan beza dia. Okay. Memang pertinan author macam Baker, macam Elvis, Levi and Ritchie and Klein memanggil Type 1 ni, kajian Type 1 ni sebagai product research. Manakala Type 2 dikenali sebagai model research. Yes. Tapi tak bermaksud disebabkan Type 1 ni nama dia product research, maka dia hanya digunakan untuk bangunkan modul. Manakala Type 2 pula nama dia memang model research, tapi dia bukan untuk hanya membangunkan model. Dekat sini datangnya salah faham tu. Okay, dekat sini datangnya salah faham. Jadi Type 1 ke Type 2, you boleh bangunkan apa sahaja jenis produk. Nak bangunkan guideline ke, framework ke, model ke, modul ke, lesson plan ke, guideline ke, buku ke, whatsoever jenis produk yang nak bangunkan, you boleh menggunakan sama ada Type 1 atau Type 2. Biar clear kat situ dulu nah. Okay. Jadi apa beza Type 1 dengan Type 2? Okay, dia senang je. Dua faktor yang anda kena pegang sekarang. Perbezaan ketara antara Type 1 dengan Type 2 adalah dari segi generalization. Yang pertama generalization. Yang kedua adalah spesifik konteks dengan tidak spesifik konteks. So dua faktor ni yang membezakan antara kajian Type 1 dan kajian Type 2. Sebelah sini Type 1 sebelah sini Type 2. Okay, Type 1. Saya explain Type 1 dulu. Type 1, ciri-ciri kajian DDR Type 1 adalah apabila anda membangunkan modul yang sangat spesifik. Okay, kemudian sekiranya ada pengkaji lain yang nak duplicate kajian, wow, nak duplicate kajian, mereka harus follow the similar karakteristik yang ada dalam kajian anda. Contoh, saya bagi contoh Katalah nak bangunkan modul pengajaran untuk pelajar disleksia. Itu sangat spesifik. Dan modul itu of course tidak boleh digeneralisekan kepada semua jenis pelajar. Okay, tak boleh. Jadi, kalau ada pengkaji lain yang nak ambil kajian kita, okay, nak duplicate kajian kita, so of course dia kena menggunakan sampel ataupun setting sama macam kajian kita. Mungkin kita guna disleksia tahun 5, dia mungkin guna disleksia tahun 6, macam itulah. Tapi dia punya setting tu mesti sama, sebab modul itu ataupun produk kita itu adalah sangat spesifik dia punya ciri dia. Okay, itu satu Type 1. Yang keduanya, Laporan untuk kajian Type 1, dia lebih fokus kepada bagaimana nak membangunkan modul itu secara spesifik. Maksudnya laporan kita tu memang berfokus kepada bagaimana nak bangunkan modul ini.
So kita ceritakan dengan details macam mana kita nak bangunkan modul kita tu ataupun produk kita itu secara spesifik. Jadi sekiranya orang lain nak rujuk kepada kita punya proses, maksudnya dia kena membangunkan benda yang lebih kurang sama macam kita. Sebab tu kita panggil dia product research. Sebab di akhirnya type 1 ni dia akan menghasilkan satu produk yang sangat spesifik ciri dia. Dan produk itu tidak semestinya modul. Tolong jangan salah faham. Okey, tolong jangan salah faham. Okey, so type 2 pula sebelah sini Type 2 pula ciri-ciri type 2 adalah kajian type 2 you boleh bangunkan modul, produk, whatsoever produk, okey. Dan boleh digeneralisasikan. Contoh, katalah kita bangunkan produk kerangka lah framework untuk kemahiran berfikir di kalangan pelajar. Okay, kerangka untuk kemahiran berfikir itu mungkin boleh digeneralisasikan kepada pelbagai lapisan pelajar, universiti, college ataupun sekolah menengah, and boleh with a little bit of modification here and there, kita boleh generalisekan benda tu. Itu maksud dia produk tetapi tidak spesifik, maksudnya boleh digeneralisasikan. Itu satu, type 2 type 2 Kan confuse pula. Okey, type 2. Dan yang kedua pula, kajian DDR type 2, apabila kita melaporkan kajian kita, kita akan laporkan proses tu, fasa 1, fasa 2, semua sub-studies dekat dalam fasa tu secara sangat detail. Dia punya proses tu. Contoh, katalah pada fasa 1 kita buat interview, temu bual bersama pakar. Okay? Jadi kita laporkan dengan details macam mana protokol interview, nombor 1 kena buat apa, nombor 2 kena buat apa, nombor 3 kena buat apa, sehingga pengkaji lain apabila dia tengok kita punya laporan, dia boleh buat protokol interview yang sama seperti kita. Walaupun dia bukan kajian DDR, tapi dia boleh ambil that procedure of temu bual tu untuk dia duplicate ataupun gunakan pula di dalam dia punya kajian. Sebab tu type 2 dia dikenali sebagai model research. Sebab dia mampu menjadi model kepada kajian lain untuk dijalankan. Tu maksud dia type 1 product research, type 2 model research. Okay, so tolonglah jangan salah faham. Ini antara hidup dan mati ni. Kalau salah yang tu, kalau saya lah jadi examiner, memang saya tapi memang saya tak layak pun jadi examiner. So itu adalah salah faham yang sangat besar lah, misconception yang sangat besar. Sebab tu saya rasa sangat bertanggungjawab untuk menjelaskannya. Okay, saya akan bagi link dekat bawah, tajuk buku yang anda boleh baca. Clearly, Ritchie and Klein stated the differences between type 1 and type 2 seperti apa yang saya terangkan ini. Okay, saya akan bagi tajuk buku dan juga muka surat berapa supaya anda boleh check from what page to what page. Okay, so hopefully dengan penerangan ini, sahabat-sahabat, rakyat-rakyat jelata yang buat kajian DDR, jangan ada misconception lagi. Okay, alright, so saya harap perkongsian ini bermanfaat untuk rakan-rakan yang buat DDR, dan tolonglah share-share kepada rakan-rakan lain supaya salah faham ini ataupun kesesatan ini terhenti setakat ini. Okay, alright, so alhamdulillah hari ini berkesempatan untuk berkongsi itu. InsyaAllah kita bertemu lagi di video yang akan datang. Okay, so like, share and subscribe. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Jumpa lagi di video yang akan datang.